Dapat surat daripada peguam pula. Tuntutan dia beratus-ratus ribu. Aduh, 14 hari pula kena reply. Macam mana ni? Jom kita tanya peguam. Macam yang Yana dapat tadi tu, kita panggil surat tuntutan. Surat tuntutan ini diterima apabila terdapat tuntutan secara sivil terhadap kita. Ini bukan kes jenayah. Jenayah berbeza prosedurnya. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita menerima surat tuntutan dan juga writ saman. Sebelum saya mulakan, kena tahu apakah itu tuntutan di mahkamah. Tuntutan di mahkamah dibuat oleh plaintiff terhadap defendant bagi satu jumlah sama ada yang terhutang, yang dituntut ataupun ganti rugi. Jadi boleh kita katakan dalam kausa tindakan ini yang melibatkan sivil sahaja seperti tuntutan hutang, kalau berlaku kejadian kemalangan. Jadi tuntutan bagi kecederaan, dan sekiranya kita kehilangan ahli keluarga juga boleh menuntut bagi tuntutan kehilangan tersebut. Dan seterusnya tuntutan-tuntutan seperti pencerobohan dan lain-lain. Ada proses di mahkamah. Jangan salah anggap apabila menuntut terus seperti dalam televisyen kita ke mahkamah bagi keterangan. Tidak, semuanya ada proses. Jadi apakah proses tuntutan di mahkamah? Proses tuntutan di mahkamah ini dimulakan dengan surat tuntutan seperti yang Yana terima tadi. Apakah itu surat tuntutan? Surat tuntutan adalah surat daripada peguam biasanya yang menuntut terhadap orang yang dituntut, iaitu di mahkamah nanti dipanggil sebagai defendant, bagi satu jumlah tuntutan seperti ganti rugi atau hutang. Dan kebiasaannya dalam tempoh 14 hari perlu dijawab atau perlu berurusan atau perlu membuat bayaran. Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya mendapat surat tuntutan? Anda perlu ingat ya, surat tuntutan perlu dibalas. Jangan kita abaikan, kerana sekiranya kita mengabaikan boleh dihujahkan di mahkamah seolah-olah kita mengakui kepada tuntutan tersebut. Langkah seterusnya, sekiranya kita ingin membuat penyelesaian, sila hubungi nama dan juga nombor telefon peguam seperti di dalam surat tuntutan dan berbincang cara-cara penyelesaiannya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan abaikan, ataupun cara yang terbaik adalah anda melantik peguam untuk mengetahui hak anda, sama ada anda boleh membela diri anda dan apakah penyelesaian yang terbaik. Selesai dengan surat tuntutan, sekiranya tidak berjaya diselesaikan secara damai, maka kes ini akan diteruskan di mahkamah. Jadi apakah proses seterusnya di mahkamah dan apa yang perlu anda lakukan sekiranya menerima writ saman dan penyataan tuntutan? Sekiranya anda menerima writ saman dan penyataan tuntutan, seperti saya katakan tadi, seperti juga surat tuntutan, jangan abaikan. Dan di peringkat writ saman dan penyataan tuntutan ini lebih bahaya kerana sekiranya anda mengabaikan, berkemungkinan besar penghakiman ingkar akan dimasukkan terhadap anda. Apakah itu penghakiman ingkar? Bermaksud satu perintah atau penghakiman yang dimasukkan kerana anda ingkar untuk hadir ke mahkamah ataupun ingkar untuk membela diri. Contohnya di dalam writ saman itu atau penyataan tuntutan dinyatakan jumlah tuntutan RM500,000. Anda langsung tidak membela diri, maka kerana penghakiman ingkar anda boleh dikenakan jumlah keseluruhan. Sedangkan sekiranya anda datang ke mahkamah, mungkin anda boleh membela diri untuk tidak membayar langsung jumlah itu ataupun jumlah dikurangkan. Jadi apabila anda terima, nasihat saya adalah
hubungi peguam, dapatkan khidmat nasihat, jangan abaikan dan ketahui hak anda. Itu sahaja. Jangan panik sekiranya anda menerima surat tuntutan ataupun writ saman dan penyataan tuntutan daripada mahkamah. Ada jalannya dan ada penyelesaiannya. Bertindak dengan bijak. Itu sahaja setakat ini. Jangan lupa subscribe kepada channel kami.